Itu kalau kita buat sebahagian. Even kalau kita buat seekor sekalipun, bagi yang mampu, Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dalam ruang bicara ini untuk memfokuskan kepada satu perayaan peristiwa agung yang berlaku dalam kalender Islam, iaitu tanggal 10 Zulhijjah bersamaan 29 Jun 2023, sambutan Aidiladha. Kita tidak ketinggalan juga apabila kita membicarakan soal korban sempena Aidiladha ini, kalau kita kaitkan dengan moto warga TLDM kita, sedia berkorban. Kita fokuskan kepada bagaimana sumbangan korban yang dilaksanakan oleh setiap daripada warga TLDM. Kalau kita rujuk balik kepada Perutusan Ulung pimpinan TLDM oleh Panglima Tentera Laut, dalam teras keempat disebut bagaimana usaha mempergiatkan untuk menyediakan sumber manusia yang terbaik. Di situ kita dapat lihat bagaimana pendekatan yang dibawa oleh pimpinan TLDM jelas menunjukkan melalui konsep 3C1, from cradle to grave, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi dipahamkan di sini, kalau kita lihat bagaimana semangat korban yang disyariatkan oleh Islam menuntut supaya perlu ada satu pengorbanan yang besar buat warga TLDM, pengorbanan kepada organisasi. Bagaimana sumbangan kita terhadap memajukan organisasi, dan juga kalau kita kaitkan dengan pengorbanan melalui ibadah korban, kita laksanakan ibadah korban semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku dalam peristiwa bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihkan putera kesayangan Nabi Ismail AS. Tuan-tuan bayangkan tengok bagaimana dalam usia Nabi Allah Ibrahim AS mendapat putera kelahiran pertama ketika baginda berusia 89 tahun. Tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihkan putera kesayangannya Ismail AS. Begitu juga kita nak kaitkan bagaimana kesediaan Nabi Allah Ibrahim AS untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala putera kesayangan yang sekian lama Nabi Allah Ibrahim AS tunggu-tunggu. Tiba-tiba Allah perintahkan supaya menyembelihkan puteranya Ismail AS. Kaitannya dengan kita, bagaimana yang moto kita, slogan kita, warga TLDM sedia berkorban, bermaksudnya kita kaitkan dengan ibadah korban para Nabi ini. Kita senantiasa berkorban, sedia berkorban dengan apa jua yang ada, idea, masa, tenaga dan juga wang ringgit untuk kita memajukan organisasi dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketelusan, kejujuran, dan kita tahu kesudahannya akan mendapat pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbetulan dengan semangat korban yang kita sambut masa Aidiladha ini, yang menuntut supaya kita mengikut jejak para nabi dan juga para sahabat melalui pengorbanan dan juga pancaroba yang dia orang lalui. Apabila tibanya Zulhijjah, kita juga disaran supaya merebut 10 Zulhijjah yang pertama. Maksudnya daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, apabila munculnya hari raya korban pada 10 Zulhijjah, kita disaran supaya melipat gandakan ibadah-ibadah rutin yang kita laksanakan sebelum ini. Contoh, membanyakkan baca Al-Quran, membanyakkan menghubungkan silaturrahim,
kita juga disarankan supaya banyak melakukan ibadah-ibadah lain yang boleh menampung pahala yang kita lakukan sepanjang tempoh sebelum Zulhijjah. Jadi saranan-saranan ini supaya dianjurkan kita melaksanakannya untuk memotivasikan kita, supaya kesediaan kita nanti apabila kita melakukan ibadah korban, tulus ikhlas kita itu semata-mata untuk kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat Al-Quran dia kata daging dan darah itu bukanlah keutamaan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nilai pengorbanan yang kita buat ketika menjalani ibadah korban itu yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana keikhlasan, sejauh mana kebersihan harta yang kita sumbangkan untuk melaksanakan ibadah korban. Itu yang akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ibadah-ibadah yang saya sebut tadi, keutamaan diberi kepada puasa hari Arafah. Kan? Sebab inilah kalender Islam bulan terakhir dalam kalender Islam Zulhijjah. Kan? Jadi disarankan situ, walaupun kita tak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, tetapi kita di Malaysia ini berpeluang untuk melaksanakan puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Jadi bila kita laksanakan puasa hari Arafah ni, seolah-olah kita dapat menggambarkan bagaimana situasi orang melaksanakan ibadah haji masa di Mekah di sana. Kalau kita tengok sejarah para nabi dahulu, bagaimana Nabi Adam alaihi salam, Abul Bashar dipanggil, anaknya Habil dan Qabil. Sejarah bermulanya ibadah korban ni, persembahan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada sejarah Habil dan Qabil. Kenapa sembelihan pemberian Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah iktiraf Habil? Kerana kejujuran, keikhlasan daripada Habil itu diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana tengok Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah kepada kaum dia 950 tahun. Dan berapa kerat saja yang ikut masa tu. Tetapi Allah mengambil kira bahawasanya sejarah kesabaran dan pengorbanan Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah rakamkan satu surah dalam Al-Quran, surah Nuh. Nabi Nuh alaihi salam merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbunyi ayat, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku dah berdakwah sekian lama kepada kaumku siang dan malam, tetapi tak seorang pun ataupun beberapa kerat saja yang sanggup menerima dakwahku. Itu Nabi Nuh. Dan balik kepada Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim AS, seperti mana yang saya sebut tadi, usia 89 tahun selepas bernikah dengan Siti Sarah, diikuti dengan Siti Hajar, barulah dikurniakan putera sulung Nabi Ibrahim AS, Ismail AS. Walaupun begitu, Nabi Allah Ibrahim dapat mimpi dan terus melaksanakan sembelihan kepada putera kesayangan dia, sambil bertanya kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail sendiri pun rela. Kalau itulah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakanlah saja ayahanda aku. Di situ kita dapat lihat nilai pengorbanan seorang Nabi, kan, sanggup, kan, melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu perintah agama yang tak dapat tidak kita laksanakan. Kan? Allah lebih mengetahui kelebihan dan juga bagaimana hikmah di sebalik pengorbanan yang kita kena buat. Allah tahu. Dalam ayat kursi kita selalu sebut, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kan? Allah tak pernah lupa dan Allah tak pernah tidur. Kan? Allah tahu apa yang telah direncanakan, dan itulah sebaik-baiknya kita patuh dan kita ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan dalam hadis bahawasanya kurban lembu, kambing
unta yang kita buat ini, di akhirat besok akan datang jumpa kita. Dan kita boleh guna. Itu kelebihan ibadah kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggangan ini akan jumpa datang balik kepada orang yang menyertai kurban. Yang penting syarat dia niat dengan ikhlas. Ibadah ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata tadi dalam ayat Quran, daging dan darah yang kita korban tu itu tak dikira. Tetapi yang dikira ialah nilai pengorbanan yang kita persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya binatang tunggangan korban yang kita buat, yang kita persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan menjadi syafaat bantuan kepada kita di akhirat itu. Dan kita boleh guna. Even hadis pun mengatakan bahawasanya kita boleh guna binatang ternakan tunggangan yang kita persembahkan dalam ibadah korban ini. Itu special dia. Kan? Hebat tak hebat? Orang yang melaksanakan ibadah korban ini diberi ganjaran sebegitu rupa. Itu kalau kita buat sebahagian. Even kalau kita buat seekor sekalipun, bagi yang mampu, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah kelebihan dia. Yang kata kita ni selaku warga TLDM sedia berkorban demi masa, tenaga, wang ringgit, berkorban juga kepada sempena ibadah korban yang kita akan laksanakan pada 29 Jun 2023 insya-Allah. Kesimpulannya, manusia senantiasa diuji. Kan? Hidup kita ini sebilang masa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin seseorang hamba yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini tanpa diuji. Nak tahu sejauh mana kemampuan, keikhlasan dan juga kejujuran berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia diciptakan dengan penuh ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu sejauh mana kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dalam kesempitan, apabila kita dalam kesusahan, kepada siapa kita akan perlu rujuk? Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya dapat membantu, menasihati. Manusia mampu untuk memandu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah bekalkan Al-Quran dan hadis sebagai panduan untuk kita rujuk. Kepada Allah lah kita berserah. Yang kedua, dari segi apabila diuji, maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Manusia tak akan yakin apabila tidak ditimpa kesusahan. Bila kesusahan menimpa diri, kesulitan dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan rujuk. Ya Allah, ya Tuhanku, kan? Jauhilah aku daripada sebarang masalah yang boleh mencengkam kehidupanku di dunia dan di akhirat. Itu the best. Tak ada langsung sandaran lain daripada ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, kita perlu faham setiap ibadah, sumbangan, walau sebesar zarah sekalipun, Allah tetap akan memberi manfaat ganjaran pahala di sisi Allah. Setiap sumbangan, walaupun sekecil-sekecil sebesar zarah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walau sebesar habuk, sebesar hama sekalipun, tetap akan diberi balik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita mengharapkan moga-moga semangat korban bersempena dengan Aidil Adha pada tahun ini, kan, sama-samalah kita mengambil iktibar pengajaran daripada pengorbanan para rasul, dan juga kita selaku warga TLDM, khususnya saya tujukan kepada warga TLDM, amati betul-betul sedia berkorban. Sepanjang kita daripada kita memasuki perkhidmatan Tentera Laut Diraja Malaysia, from cradle, minal mahdi, kita kata, daripada kita masuk menyertai daripada buayan dalam TLDM sehingga kita bersara to grave, kita manfaatkanlah apa sumbangan yang ada demi untuk menjaga perairan dan juga kedaulatan negara tercinta. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Jangan lupa like, follow and share info lebih lanjut berkaitan agama, integriti dan kaunseling di media sosial TLDM.